Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dapat menyertai pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pendidikan Jawi Darjah 2, iaitu kita akan sambung pembelajaran di dalam bab yang ketiga berkaitan dengan suku kata tertutup dan juga tertutup. Jadi murid semua boleh tengok pada kitab Jawi Darjah 2 pada muka surat 26 sehingga muka surat 28. Sebelum kita teruskan, mari kita sama-sama ingat kembali apa yang kita dah belajar pada masa yang lepas, di mana pada pembelajaran yang lepas anda semua dah kenal dua perkara, iaitu yang pertama berkaitan dengan suku kata tertutup dan tertutup, ya, di mana pada suku kata tertutup yang pertama huruf vokal alif dibuang pada suku kata pertama dan kedua. Dan yang perkara yang kedua berkaitan dengan suku kata tertutup dan tertutup juga, tetapi di mana bagi suku kata yang pertama dan kedua masing-masing huruf vokal waw dan ya dikekalkan. Jadi daripada dua perkara ini, Ustaz berharap anda semua dapat kenal dan faham apa yang Ustaz telah sampaikan kepada anda semua berkaitan dengan dua perkara ini. Jadi sekiranya daripada kalangan anda masih lagi tidak kenal ataupun tidak faham, boleh rujuk sama ada yang pertama, boleh tengok kitab Jawi Darjah 2 pada muka surat 24, 25 dan muka surat 29, ataupun boleh tengok video nota yang di mana Ustaz telah uploadkan di dalam YouTube. Link videonya boleh tengok di bawah di dalam YouTube di bahagian description. Okey. Baiklah, seperti mana pada slide yang sebelum itu, slide tadi, kita dah belajar dua perkara yang di dalam kotak warna hijau ini. Iaitu di mana dalam suku kata tertutup dan tertutup, iaitu di mana vokal alif dibuang dan juga vokal waw dan ya dikekalkan dari kedua-dua suku kata tersebut. Jadi insya-Allah pada hari ini Ustaz akan ajarkan kepada anda semua dua kotak yang berwarna merah di bawah ini, iaitu daripada suku kata tertutup dan tertutup, iaitu pada suku kata yang pertama vokal alif dibuang, manakala di suku kata yang kedua vokal waw dan ya kekal, dan juga pada suku kata pertama yang di mana huruf vokal waw dan ya dikekalkan, manakala suku kata yang kedua huruf vokal alif dibuang. Jangan risau, Ustaz akan tunjukkan kepada awak satu persatu, iaitu bermula dengan suku kata tertutup dan tertutup di mana huruf vokal alif dibuang, manakala pada suku kata yang kedua vokal waw dan ya kekal. Jadi masuk dekat sini dalam satu perkataan, dalam satu ayat, kita kena lihat pada suku kata tertutup yang pertama, iaitu di mana suku kata tertutup pertama tersebut huruf vokal alif dibuang, manakala bagi suku kata tertutup yang kedua huruf vokal waw dan ya dikekalkan. Contohnya seperti mana di dalam gambar ini. Gambar ini adalah mangkuk, di mana dalam bahasa Jawi dia adalah seperti mana kotak di bawah ini. Tengok pada tulisan warna hitam, ejaan mangkuk ni adalah seperti ini. Mim ngamang kaf waw qa kuk, mangkuk. Jadi awak perasan dekat sini Ustaz dah pecahkan susunan suku kata yang di mana suku kata pertama ini adalah suku kata tertutup yang pertama, manakala suku kata kedua ini adalah seperti mana yang Ustaz tunjukkan dekat sini. Jadi untuk memahamkan anda semua, Ustaz buat pecahan di mana pada suku kata yang tertutup, kalau awak lihat dekat sini, awak perasan ada huruf vokal alif dibuang, di mana pada huruf asal dia adalah seperti tulisan warna biru ini, di mana mang ini asalnya ada alif tetapi dibuang untuk meringkaskan susunan suku kata tersebut menjadi huruf vokal alif itu dibuang. Manakala di bahagian suku kata yang kedua ini, di mana ada di tengahnya ada huruf vokal waw, di mana huruf vokal waw ini akan dikekalkan. Jadi ini adalah contoh di mana dalam satu perkataan suku kata tertutup yang pertama di dalam satu ayat huruf vokal alif dibuang, manakala di suku kata yang kedua huruf vokal waw dikekalkan. Seterusnya adalah dalam suku kata tertutup dan tertutup, pada suku kata yang pertama
suku kata tertutup yang pertama, huruf vokal waw dan ya dikekalkan. Tetapi pada suku kata yang tertutup yang kedua, huruf vokal alif dibuang. Jadi maksudnya dalam satu perkataan, dalam satu ayat, dari suku kata tertutup yang pertama, huruf vokal waw dan ya akan dikekalkan. Tetapi bagi suku kata tertutup yang kedua, huruf vokal alif dibuang. Beza dia pada yang sebelum ini, dia terbalik sikit. Jadi bagi untuk memudahkan kefahaman anda, Ustaz bagi satu contoh gambar, iaitu gambar menunjukkan sebuah pinggan. Okey, jadi ejaan jawi pinggan adalah seperti mana kotak di bawah ini pada tulisan warna hitam ini, iaitu payap ngaping ganongan pinggan. Okey, jadi awak lihat Ustaz dah ceraikan suku kata mengikut suku kata masing-masing, di mana pada suku kata tertutup yang pertama awak ada perasan pada huruf vokal ya berada di tengah. Jadi sama seperti yang sebelum ini, huruf vokal ya ataupun ya ataupun waw dikekalkan. Manakala bagi suku kata yang kedua, kalau perasan, kalau tengok pada huruf asal dia adalah gan, di mana ada alif dekat alif, ada huruf alif di tengah-tengah suku kata tersebut, tetapi dia telah dibuang. Jadi dalam suku kata tertutup yang kedua ini, huruf vokal alif dibuang dekat situ. Jadilah dia huruf pinggan seperti mana di dalam kotak di bawah ini tersebut. Jadi Ustaz berharap daripada dua perkara ini yang Ustaz telah tunjukkan, Ustaz telah ajarkan kepada awak, Ustaz harap anda semua dapat kenal dan faham. Jadi untuk memahamkan lagi pemahaman awak berkaitan dengan dua perkara tersebut, Ustaz bagi contoh di mana kita akan tengok satu-satu contoh dia. Iaitu contoh yang pertama adalah contoh di mana dalam suku kata tertutup dan tertutup, huruf vokal alif dibuang, manakala pada suku kata yang kedua, huruf vokal waw dan ya dikekalkan. Jadi untuk memudahkan awak, Ustaz dah Ustaz bagi tunjuk ajar kepada anda semua warna-warna huruf. Di mana kalau awak nampak warna huruf warna oranye, itu perkataan asal dia. Kalau huruf warna dia merah, itu bermakna daripada suku kata tertutup yang pertama, huruf vokal alif dibuang. Manakala bagi huruf yang berwarna merah, berwarna biru, di mana dalam suku kata tertutup yang kedua, huruf vokal waw dan ya dikekalkan. Jadi Ustaz tunjukkan kepada anda semua 3 contoh gambar seperti mana Ustaz tunjuk seperti mana Ustaz tunjukkan kepada anda semua di dalam slide ini. Jadi kita akan lihat satu persatu. Kita lihat pada kotak yang di sebelah kanan. Jadi kotak sebelah kanan ni adalah sebuah sekotak mancis. Jadi ejaan mancis ini adalah seperti mana di dalam gambar di dalam kotak ini pada huruf warna hitam ini, di mana Ustaz ceraikan di mana suku kata pertama man, suku kata kedua cis. Okey, pada suku kata pertama huruf alif ini huruf asal dia digugurkan akan menjadi pada huruf warna merah ini. Itu maksudnya dalam suku kata tertutup yang pertama, huruf vokal alif dia dibuang. Manakala bagi suku kata tertutup yang kedua ini, huruf ya dekat tengah ini dikekalkan. Jadi itu contoh dia perkataan suku kata tertutup dan tertutup. Contoh di mana vokal alif dibuang, vokal waw dan ya dikekalkan. Gambar yang kedua adalah gambar seorang lelaki yang mempunyai rambut. Jadi ejaan rambut dekat sini adalah seperti di dalam kotak ini, di mana dalam pecahan dia ram dekat sini pada suku kata yang pertama dan but adalah di bahagian suku kata yang kedua. Sama seperti kotak di sebelah kanan ini, suku kata pertama dia, huruf alif dia dibuang, di mana ada huruf asalnya ada alif tetapi dibuang. Manakala bagi suku kata yang kedua, huruf tengah dia di bahagian suku kata kedua ada huruf waw, dan yang di mana huruf vokal waw ini dikekalkan. Jadi itu contoh dia yang kedua. Contoh yang ketiga adalah seorang di mana dua orang lelaki sedang bermain silat, yang di mana seorang lelaki ini sedang menangkis kawan lelaki dia yang lagi seorang. Jadi kita akan lihat pada perkataan tangkis. Jadi tangkis adalah seperti mana di dalam kotak ini, ejaan dia adalah seperti ini. Okey, di mana Ustaz telah ceraikan kepada dua suku kata,
Di mana suku kata tertutup yang pertama, huruf alif dia telah dibuang. Ini adalah huruf asal dia. Manakala bagi suku kata yang kedua, suku kata tertutup yang kedua adalah suku kata kes. Di mana kalau ada perasan pada huruf yang di tengah-tengah ini adalah huruf ya, di mana huruf vokal ya ini dikekalkan. Jadi ini adalah tiga contoh-contoh daripada perkataan suku kata tertutup dan tertutup, vokal alif dibuang manakala vokal waw dan ya dikekalkan. Contoh bagi perkara berkaitan dengan dalam suku kata tertutup dan tertutup, huruf vokal waw dan ya dikekalkan dan huruf vokal alif dibuang. Contohnya sama seperti yang Ustaz tunjukkan kepada anda semua pada slide yang sebelum ini, cuma beza dia kalau huruf warna biru iaitu di mana dalam suku kata tertutup yang pertama, huruf vokal waw dan ya dikekalkan. Manakala huruf berwarna merah di mana suku kata tertutup yang kedua, huruf vokal alif dibuang. Contohnya di dalam gambar seperti ini. Okey, kita akan lihat satu persatu bermula daripada gambar sebelah kanan. Iaitu gambar ini menunjukkan emoji simbol muntah. Emoji itu muntah. Jadi kita lihat pada perkataan muntah dekat situ. Okey. Jadi Ustaz telah pecahkan, ceraikan kepada dua suku kata, di mana bagi suku kata tertutup yang pertama di bahagian mun, kalau awak perasan ada huruf vokal waw di tengah-tengah dia. Jadi itu menunjukkan suku kata tertutup yang di mana huruf vokal waw dikekalkan. Manakala bagi suku kata tertutup yang kedua, ayat asal dia, suku kata asal dia adalah warna oranye ini, iaitu ta. Tetapi huruf alif dia dibuang akan menjadi huruf yang berwarna merah ini. Jadi jadilah perkataan muntah. Gambar yang kedua adalah gambar bintang, di mana ejaan bagi bintang adalah seperti di dalam kotak ini. Dan di mana Ustaz ceraikan kepada dua suku kata. Suku kata tertutup yang pertama, huruf vokal ya yang ditekan ini dikekalkan. Manakala suku kata tertutup yang kedua, di bahagian tang ini alif huruf vokal alif ini dibuang akan menjadi huruf yang berwarna merah seperti ini. Jadilah perkataan bintang. Dan yang gambar yang ketiga adalah gambar jintan, iaitu sejenis rempah, di mana ejaan jintan ni adalah seperti mana di dalam kotak ini. Ustaz ceraikan di mana suku kata tertutup di bahagian jin, huruf vokal ya yang berada di tengah ini dikekalkan. Manakala suku kata tertutup yang kedua, iaitu tan, maaf ada sedikit masalah teknikal. Kita ulang balik daripada perkataan jintan ini. Okey, jadi pecahan pada perkataan jintan ini di mana kalau awak lihat dekat bawah ini, pada suku kata tertutup yang pertama, huruf vokal ya ini dikekalkan. Manakala pada suku kata tertutup yang kedua, huruf vokal alif dibuang. Ini adalah perkataan asal dia akan menjadi perkataan yang berwarna merah ini. Jadilah dia perkataan jintan. Jadi daripada itu, semua yang kita dah belajar ini, maka tamatlah sudah pembelajaran kita berkaitan dengan bab yang ketiga, iaitu berkaitan dengan suku kata tertutup dan tertutup, yang di mana daripada tajuk itu ada pecahan 4 bahagian yang di mana awak kena tahu kesemuanya. Jadi Ustaz berharap kepada anda semua dapat kenal dan dapat faham, dan seterusnya cuba amalkan apa yang awak belajar ini dengan belajar menulis jawi selalu. Kerana sekiranya anda rajin menulis jawi, insya-Allah tidak akan menjadi masalah dalam belajar pembelajaran berkaitan dengan jawi. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu pula adalah datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.